kuis ni dia akan melibatkan satu topik atau dua topik saja kuis. Dan kuis ni markahnya 10 markah. Okey. Manakala untuk ujian ni melibatkan lebih banyak topik, mungkin dalam 5-6 topik, skopnya lebih besar. Dan untuk kuis dengan ujian ni kamu akan diberi soalan objektif. Okey, untuk kuis dengan ujian soalannya berbentuk objektif. Dan saya akan tetapkan bila saya nak bagi kuis atau ujian, so pada masa tu semua kena ambil sekali serentak ya. Semua grup akan ambil serentak dan dia adalah online. Manakala yang ketiga tu ujian, ini adalah lab test. Lab test ni saya akan bagi kamu satu masalah dan kamu kena buat solution. Kamu kena create program based on the given problem. Okay, so saya akan beri kamu satu soalan. Lepas 2 jam kamu kena selesaikan, maksudnya kamu buat di rumah. Lepas saya bagi soalan, then kamu buat di mana tempat tinggal kamu, di rumah atau di hostel. Kamu buat, lepas macam 2 jam kamu kena upload dalam My Guru. Saya akan bagi tapaknya di bahagian assignment, so kamu kena uploadkan jawapan kamu. Itu adalah lab test. Okay, yang keempat, tugasan individu. Yang ni macam assignment biasa. Saya akan bagi kamu soalan, beberapa soalan. Dan kamu kena selesaikan soalan yang diberi itu. Kamu kena jawab dan kamu akan diberi tempoh macam 2 minggu. Lepas 2 minggu kamu kena hantar. Okey, itu adalah assignment individu. Okey, satu lagi adalah assignment berkumpulan. Assignment berkumpulan ni, kamu akan diberi satu soalan dan skopnya agak besar sedikit. So, kamu kena buat soalan ni dalam kumpulan. Okey, kamu kena selesaikan masalah ni dalam kumpulan dan kamu selalunya diberi tempoh macam sebulan untuk selesaikan tugasan berkumpulan ni. Dan kamu kena hantar dalam kumpulan. Okey. Ini adalah continuous assessment. So untuk kuis 10 markah, untuk ujian 20 markah, untuk lab test 10 markah, tugasan individu 10 markah, tugasan kumpulan 10 markah. Semuanya 60 markah. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan setakat ni? Boleh faham tak? Ada, okey, good. Okey, saya continue. Kalau tak ada soalan, saya continue. Okey, perisian yang kita akan gunakan adalah C++. Okey, kita akan gunakan C++ programming language. So, saya akan bagi kamu software dalam kelas ni. Saya akan bagi kamu link untuk kamu download. Software ni adalah free software. So, kamu download dan kamu boleh gunakan C++. Kalau kamu ada version lain C++ kamu nak gunakan pun tak ada masalah, kamu boleh gunakan. Okay, ini adalah buku rujukan. Kalau kamu nak gunakan buku rujukan selain daripada ni pun boleh. Okay. Okay, itu sahaja berkaitan dengan Proforma. Sekarang ni saya nak tunjukkan pada kamu macam mana kamu boleh download software ni. Okay, sekarang ni kamu buka My Guru. Sekarang memang dalam My Guru kan. Pergi pada bahagian announcement. Pergi pada bahagian announcement. Di bahagian announcement tu, cuba lihat ada link yang saya sediakan. Semua boleh buka tak link tu? Cuba buka, saya bagi kamu masa dalam 10 minutes. Cuba buat, klik kat link tu. Dekat bahagian announcement ya.
In this video, we'll be showing you how to install C++ with just a few simple steps. The software that is needed to install C++ are free command line tools, JDK, and JGraphs. In this video, we'll be showing you how to install C++ with just a few simple steps. The software that is needed to install C++ are free command line tools, JDK, and JGraphs. You may download the needed software from the given link. After installation of the three software, this icon will appear on your computer screen. Open the JGraphs by double-click on it. There are a few steps that you should follow to run C++ program on your laptop. First of all, create a C++ file and then type your C++ program. Save your file as C++ program. Set the environment to Borland Link C++. yang saya bagi dalam announcement tu boleh buka tak? Boleh download tak software-software tu? Boleh, Doktor. Boleh, Puan. Boleh ya. Okey, dalam tu ada satu video dan 3 software. Okey, untuk nak install software-software tu kena tonton video tu. Dalam video tu dia ada step by step instruction untuk kamu install software-software tu. Okay, dalam video tu juga dia ada bagi contoh macam mana kamu nak run C++ program tu dengan gunakan JGraphs tu. So kamu tonton video tu sampai habis. Video tu cuma dalam 8 ke 10 minit je. So follow step dia satu persatu. Dalam tu video tu ada sampel program C++, ikut je semua dan kamu pastikan boleh run. Kalau kamu boleh run, maksudnya nanti bila kita dah mula belajar coding, kamu boleh run dalam JGraphs kamu. Okey, kalau siapa yang tak ada kelas lebih daripada 3 kali, saya dalam kelas ni saya tengok ramai yang tak ada ya. Nanti kalau ramai yang tak ada, saya akan hantar surat amaran ni.
So tolong sampaikan pesan pada kawan-kawan kamu yang tak datang kelas hari ini ya. Kalau tak datang kelas tanpa alasan munasabah, kalau tak datang kelas kena maklumkan pada saya. Kalau sakit ke apa kena maklumkan pada saya. Kalau saja tak datang nanti saya akan hantar surat amalan. Dan 3 kali tak datang kelas dengan sengaja nanti saya akan sekat dia ambil periksaan air nanti. Pentaksiran air. Okay, sebab kalau kamu guna JGraphs, kamu kena buat setup. Okay, JGraphs ni kena buat setup. Sebab tu dalam video tu saya sediakan semua step by step macam mana kamu dah set up environment, everything. So untuk run coding tu semua setup tu kena buat. So kamu kena follow semua step yang ada dalam video tu, baru kamu boleh run C++ program. Ini kalau guna software yang saya bagi. Kalau kamu guna software lain mungkin tak perlu buat setup apa-apa. Okay. Ini kalau guna JGraphs, di sini saya gunakan JGraphs dengan Boolean C++. Sini. Okay, saya gunakan Boolean C++ dan di tool tu saya guna JGraphs. Okay, Syasha. Okay, satu lagi saya nak tanya, semua boleh download dah software yang saya bagi tu? Okay, download dan cuba run, nanti cuba run sebab kita tak guna dalam kelas ni lagi software ni. Kamu boleh run dan cuba install di PC masing-masing. Okay, ikut all the steps dan make sure program tu boleh run di komputer masing-masing. Kalau ada problem, kamu boleh WhatsApp saya. Okay, ini berkaitan dengan software installation. So sekarang ni kita boleh continue dengan our first lecture. So mungkin hari ni saya akan buat lecture ni sampai pukul 9.30. So kita continue dengan lecture. Okay, nota ni kamu boleh ambil daripada My Guru. So saya bagi kamu 5 minit untuk download nota. Bagi yang belum download nota, I give you 5 minutes. Then after 5 minutes, I will start the class.
Okay, kita mula kuliah ya. Quick introduction. A computer is an electronic device capable of performing commands given by human. Okay, komputer ni dia boleh melaksanakan arahan diberi oleh kita. So macam mana kita beri arahan kepada komputer? Kita boleh tulis coding dan coding yang kita tulis itu sebenarnya memberi arahan kepada komputer untuk melakukan suatu tugas untuk kita. Okay, dalam kursus ini kita akan belajar macam mana kita nak memberi arahan kepada komputer untuk melakukan suatu tugas untuk kita dengan menulis program atau cara. So language yang kita gunakan untuk tulis arahan tu adalah C++ programming language. Selain daripada C++ programming, ada banyak lagi programming language seperti Java, ada Python, COBOL, Pascal, banyak lagi programming language. So dalam kelas ni kita gunakan C++ programming language. Okay, so kamu kena gunakan C++ programming language dalam kelas ni. Jangan gunakan C. C tu dia punya sintak dia lain, cara penulisan dia lain sedikit. So kamu kena gunakan C++ programming language. Okay, program are sequence of instructions and decisions that the computer carries out to achieve a task. Okay, program ni adalah jujukan arahan dan juga keputusan yang dilaksanakan oleh komputer untuk melaksanakan suatu tugas untuk kita atau seperti yang dikehendaki oleh programmer. Okay, programmer adalah person responsible in writing a program. So orang yang menulis program tu atau cara disebut sebagai programmer. Okay, kita lihat problem solving. Problem solving adalah penyelesaian masalah. The process of working through details of problem to reach a solution. Problem solving ni adalah satu proses kita faham masalah dan kita selesaikan masalah tersebut. Macam dalam matematik, kamu diberi satu masalah, kamu baca, kamu faham masalah tu, lepas tu kamu akan create formula dan kamu selesaikan masalah tersebut. Okey, dalam konteks ni pun lebih kurang sama je. Okay, ada beberapa steps atau fasa yang terlibat dalam problem solving, iaitu seperti problem identification, problem analysis, design solution to the problem dengan menggunakan algorithms, lepas tu coding, lepas tu testing and debugging, dan satu lagi adalah documentation. So di sini dia ada beberapa step ataupun fasa yang kita kena laksanakan. Okay, kita lihat, saya akan go through step-step ni one by one dengan menggunakan satu sampel masalah supaya kamu boleh faham macam mana kita laksanakan step-step ni. Okay, step yang kita akan belajar untuk hari ini adalah problem identification, problem analysis dan juga design solution to the problem. Okay, yang coding ni kita tak belajar dalam kelas hari ni macam mana kita nak buat coding, dan juga testing and debugging, lepas tu satu lagi documentation. Okay, lepas kita dah belajar step 1 sampai step 3 ni, kita maksudnya mula-mula kita dah faham masalah, lepas tu kita dah buat sampai peringkat create algorithm, lepas tu baru kita akan convertkan dia ke bentuk coding C++. Lepas kita dah convertkan ke bentuk coding C++,
step testing and debugging ni kita akan pastikan bahawa program ni bekerja dengan betul. Macam mana kita nak pastikan program ni bekerja dengan betul? Selalunya kita akan uji dengan beberapa set input dan kita akan lihat ada tak dia hasilkan output seperti yang kita kehendaki. Kita akan beri beberapa input. Kalau dia boleh menghasilkan output seperti kita kehendaki, insyaAllah kita punya coding tu betul. Lepas tu yang step yang terakhir adalah documentation. Maksudnya kita akan dokumentkan. Maksudnya kalau ada function, banyak function, kita akan explain function ni buat operasi apa. Apa program kita akan buat. Kalau dia melaksanakan sesuatu pengiraan, apa pengiraan dia akan buat. So kalau orang lain nak gunakan program kita, kalau dia baca documentation yang kita sediakan, dia boleh faham apa tujuan kita create program kita tu. Dalam macam kamu, kalau dekat website, kalau kamu ambil mana-mana coding, kamu boleh nampak di situ dia letak komen. Apa tujuan sesuatu coding tu, apa coding tu boleh buat. Itu adalah contoh documentation yang dibuat untuk memudahkan program itu sendiri ingat balik coding yang dia buat dan juga untuk membantu orang lain faham coding yang telah kita create. Okey, sekarang ni kita lihat contoh ni ya. Ini adalah satu problem. Ini adalah satu problem. So saya nak mula daripada step yang pertama, iaitu problem identification. Okay, problem identification ni kita baca program tu dan kita betul-betul fahamkan apa yang kita nak selesaikan. Okay. Kita baca program tu dan we really understand apa yang kita nak selesaikan. Macam kamu tengok problem matematik, bila kamu nak selesaikan, kamu baca program tu dan betul-betul faham apa nak diselesaikan. Baru kamu boleh selesaikan masalah. Kalau kamu tak faham soalan tu dengan betul, kamu tak boleh selesaikan masalah tu dengan betul. Okay, so kamu baca program tu dan kamu betul-betul fahamkan program tu. Write a program to obtain average of 3 numbers given by a user, display the 3 numbers and the average of the numbers. Okay. So kamu boleh baca program ni dan fahamkan apa program ni nak buat. Okay. I give you 2 minutes untuk baca problem ni. Cuba baca dan fahamkan apa yang kamu nak selesaikan. Okay, dah. Okay, dah faham dah. Sekarang kita pergi pada step yang berikutnya, iaitu problem analysis. Dalam problem analysis ni, kita akan identify apa input, apa output dan apa proses yang kita perlu buat untuk dapat output seperti yang dikehendaki. Okay, itu adalah problem analysis. Dalam problem analysis ni, dia akan ada macam 3 step ni. Input, proses, output. So kita kena tahu dulu apa input yang kita nak masukkan, apa output yang kita nak dan apa proses yang kita perlu buat untuk hasilkan output seperti yang dikehendaki. Okay. Ini dalam problem analysis. Macam saya bagi contoh seperti katalah sekarang ni kita nak bake cake. So untuk bake cake, kita akan ada input, lepas tu outputnya adalah cake. Inputnya adalah bahan-bahan untuk buat cake seperti telur, mentega, gula, tepung. Okay, itu adalah input dia.
So lepas tu untuk kita nak hasilkan kek, kalau kita sekadar letak input macam tu aja tak jadi apa kan, takkan jadi kek. So dia ada proses yang kita kena buat. Maksudnya seperti kita kena campurkan gula dengan mentega dan pukul sehingga sebati gebu. Okey, lepas tu masukkan telur. Itu adalah step-step proses yang kita kena buat supaya kita akhir sekali kita boleh menghasilkan kek. Okey, itu contoh dalam kehidupan harian kita. Dalam contoh yang saya bagi dalam kelas ni, kita akan melibatkan formula ya. Nanti kita akan lihat. Okey, kita lihat problem analysis. Determine what information should be given as input and what result must be produced as output. Okey, kita kena, bila kita baca problem tu, kita kena determine, kita kena identify apa input dia, lepas tu apa output yang kita nak hasilkan. Okey, then apa proses atau formula yang kita kena guna untuk menghasilkan output seperti yang kita kehendaki. Okay, assign names to each input and output item. Okay, selalunya kita akan beri nama kepada input dan juga output. Okay, lepas tu determine the manner of processing must be done on the input data to come up with the desired output. Okay, contoh dia determine what formula are needed to manipulate the given data. Okay, sekarang kita pergi pada problem analysis dengan lebih detail lagi. Okay. Okay, cuba kamu lihat problem tadi. Okay, input dia adalah 3 numbers. Sebab kita nak inputkan 3 nombor, pengguna akan masukkan 3 nombor. So, input kita di sini adalah 3 nombor, 3 numbers. Output yang kita nak hasilkan di sini adalah, satu kita nak cari average dia. Okay, purata 3 nombor tersebut, dan juga kita nak print 3 numbers. 3 nombor tu, kita nak print 3 nombor tu. So itu adalah output. So proses ni, macam mana kita nak calculate average? Okay, kalau print 3 number, okay, kita boleh terus print 3 number. Tapi untuk calculate average, macam mana kita nak calculate average? So proses tu kita mesti calculate average. So dalam proses ni kita ada calculate average. Macam mana kita nak calculate average? Add 3 numbers, tambah 3 nombor tu yang dimasukkan sebagai input tadi tu, then divide sum of the number by 3. Okay, hasil tambah 3 nombor tu kita bahagi dengan 3. Itu adalah proses. Okay, sekarang ni kamu lihat, baca balik problem tadi tu. Boleh nampak tak input, output dia dan proses dia? Boleh nampak tak? Cuba tulis dekat bahagian chat, boleh nampak tak? Boleh Puan. Boleh ya? Okay, good. Okay, sekarang ni kita continue lagi. Okay, sekarang kamu dah buat problem analysis, so kamu tahu apa itu input, apa itu output, apa itu proses dia. So sekarang ni kita create algorithm. Sekarang kita akan create algorithm. Okay, sebelum kita create algorithm, kita tengok teori dia sikit. Okay, algorithm, any computing problem can be done by executing a series of action in a specific order. A procedure for solving a problem in terms of the action to be executed and the order in which these actions are to be executed is called an algorithm. It's a logical solution that is in line with our daily language or mother tongue language.
can be done using pseudocode or flowchart. Okay, algoritma ni dia adalah step by step untuk kita laksanakan untuk mencapai output seperti yang kita kehendaki. Okay, contoh algoritma kamu tengok dalam buku resepi, dia tunjuk step 1 buat apa, step 2 buat apa, step 3 buat apa, step 4 buat apa kan. Itu adalah contoh algoritma. Okay, itu contoh algoritma. Macam dalam maths pun banyak digunakan algoritma. Okay, dia ada step-step untuk buat suatu mungkin cari suatu calculation ke, dia ada gunakan algoritma dalam maths. Yang dalam daily life kita adalah contohnya macam kita buat kek. Lepas tu kalau kamu pergi ke, macam sekarang kan kita macam mana nak cuci tangan, dia tunjuk step by step. Mula-mula ambil sabun, letak, gosok. Lepas tu step kedua apa, step ketiga apa, step keempat apa, seterusnya. Basuh tangan tu macam mana, itu adalah contoh algoritma. Okey, itu adalah contoh algoritma. Okey. Dan algoritma ni selalu kita akan tulis dengan menggunakan daily language or mother tongue language. Okay, bahasa yang kita selalu gunakan setiap hari lah kita gunakan. Okay, it can be done using pseudocode or flowchart. Okay, dalam untuk kita create program, okay, untuk kita create program, selalunya kita akan gunakan pseudocode ataupun flowchart. Okay, pseudocode and flowchart ni adalah sebahagian daripada algoritma. Okay, so kita boleh gunakan pseudocode ataupun flowchart. Dan dia akan memudahkan kita nanti untuk convertkan apa yang kita dah buat tu ke bentuk program. Okay, kita lihat pula apa itu pseudocode. Okay, is an artificial and informal language. Usually it is used English language. Quite similar to programming language. The purpose of pseudocode is to make humans who do not understand computer programming can easily understand the flow of the problem solving. Okay, pseudocode ni dia mirip kepada programming language tapi dia tidak spesifik kepada mana-mana programming language. Okay, pseudocode is very similar to programming language but it's not specific to any programming language. Okay, nanti saya akan tunjuk contoh pada kamu. Macam kalau kita tengok algoritma, dia banyak macam berbentuk ayat. Pseudocode ni dia lebih berbentuk macam formula. So dengan tu bila kita nak convertkan dia ke bentuk coding, pseudocode ni lebih mudah. Okay, ini adalah example of algorithm. Example of algorithm. Okay, algorithm ni dia akan ada start dan end. Dia akan ada mula dan juga akhir. Dan selalunya dia akan ada nombor 1, masuk step 1, 2, 3 dan berikutnya ya. Tu step pertama apa, step kedua apa, step ketiga apa, macam tu lah. Okay, ini contoh algorithm. Algorithm ni saya bina based on the problem tadi. Okay, based on problem yang kita gunakan dalam nota kuliah kita ni ya. So read 3 numbers. Kalau kamu tak letak macam ni, kamu letak macam ni pun untuk algoritma boleh. Maksudnya read 3 numbers. Okay, lepas tu add 3 numbers and assign the result to sum. Maksudnya tambah 3 nombor tu, lepas tu simpan nilainya dalam sum. Okay, lepas tu step ketiga, calculate the average. Average ni sama dengan sum divide by 3. Okay, sum tadi tu divide by 3. Lepas tu yang keempat, print 3 numbers. Kalau tak nak letak norm 1, norm 2, norm 3 pun boleh. Letak macam ni pun tak apa. Dalam algoritma macam ni ya.
Macam dia bentuk ayat, it's okay. Okay, print three numbers and the average. Itu output yang kita nak dapatkan. Print three numbers and average. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk pada kamu algorithm ni kita bina based pada problem analysis yang kita dah buat tadi. Okay, kita dah buat tadi problem analysis kan? Okay, kamu tengok problem read three numbers. Start, lepas tu read three numbers, ini input. Okay, so kalau saya letak di sini read three numbers, kalau kamu nak letak input three numbers pun boleh, tak ada masalah. Okay, ini input three numbers. So sebab tu kita create read three numbers. Okay, lepas tu add three numbers and assign the result to sum. Okay, sebab kita nak cari average kan. Tadi kita ada proses kat sini. Add three numbers. Lepas tu divide sum of the numbers by 3. So itulah yang kita letak dalam algorithm ni. Add three numbers and assign the result to sum. Lepas tu calculate the average. Average sama dengan sum divide by 3. Lepas tu yang terakhir tu adalah output dia. Print three numbers and the average. So kamu tengok problem analysis kat sini. Print three numbers and average. Yang tu adalah output dia. Print three numbers and the average. So ini adalah algorithm. Algorithm ni based pada problem analysis yang kita dah buat tadi. Okay. Okay, setakat ni boleh ikut tak? Setakat ni boleh ikut tak? Boleh doktor. Boleh. Okay, good. Okay, kita continue. Okay, sekarang ni kita dah create algorithm. So algorithm ni sekarang saya nak tunjuk. Ini dalam bentuk algorithm, bentuk ayat. Tapi dalam programming kita akan buat, misalnya kita gunakan pseudocode. Okay, kita tak buat ayat-ayat macam ni. Kita terus akan buat dalam bentuk macam ni. Benda yang sama benda yang sama. Pseudocode. Okay, start. Sama je macam ni. Start. Read three numbers. So kita terus letak input. Kita 3 nombor kan. So kita terus bagi nama. Norm 1, norm 2, norm 3. Kalau kamu nak tukar ni guna read pun boleh. Tak ada masalah. Saya suka guna input sebab tu saya letak input. Kalau kamu nak letak read pun sama maksud je. Okay. Okay. Di sini kita input 3 nombor sebab memang dalam problem analysis tadi kita tahu kita nak inputkan 3 nombor. So setiap nombor tu kena beri nama lain. Norm 1, norm 2, norm 3. Okay. Lepas tu ini dia kata add 3 numbers and assign the result to sum. Tambah 3 nombor tu, lepas tu simpan nilainya dalam sum. So kita terus buat dalam bentuk formula. Sum ni lepas tu is equal to norm 1 plus norm 2 plus norm 3. Okay. Lepas tu kita tengok seterusnya average. Calculate the average. Average is equal to sum divide by 3. So kita boleh terus letak formula dia kat sini. Okay. Lepas tu kita nak print 3 numbers ni dengan dia punya average. So kita ni yang terakhir ni. So kita letak kat sini print norm 1, norm 2, norm 3, average. Lepas tu N. Okay, itu je. Macam mana kita bentuk pseudocode ni. Okay, dalam ni satu benda yang kamu kena selalu ingat. Nama-nama yang kamu gunakan, nah ini nama-nama ni, nama-nama yang kamu bagi ni, dia mesti sama. Maksudnya kamu tak boleh bagi nama kat sini norm, dekat sini kamu guna norm 1, tak boleh. Okay, sebab kita nak tengok dia punya continuation dia. Dia kena berkait. So kalau kamu tulis macam ni,
nanti bila kita suruh sum norm 1 ni tak ada makna di sini. Sebab tadi kita baca input norm, lepas tu norm 2, norm 3, so tak ada makna. Norm di sini norm. So bila kita kata norm 1 tak ada nilai di sini. Okay, so kalau di atas norm, di sini pun kena jadi norm. So di sini pun bila kita print, dia kena jadi norm juga. Barulah bila kamu nak convertkan ke bentuk coding, dia mudah. Kalau kamu buat tak ikut format ni, nanti bila kamu nak convertkan ke bentuk coding, dia akan jadi salah nanti. Okay, dia akan jadi salah ke bentuk coding. Sebab nanti kalau kamu sini kamu gunakan norm 1, di sini kamu guna norm, di sini kamu guna norm 1. So, bila kamu betul-betul buat coding, so program tu tak faham maksud norm 1 tu apa dia. Okay, so kena hati-hati ya benda ni. So di sini saya inputkan 3 nombor, norm 1, norm 2, norm 3. So bila saya sum, saya kata norm 1, norm 2, norm 3. So automatically kita tahu norm 1 tu tadi kita dah input dah, itu nilainya norm 1, norm 2 ni dah input juga. So kita tahu nilainya apa. Norm 3 pun tadi dah input dah, so tahu nilainya apa. Okay, so kita boleh tambah dan nilai tu kita simpan dalam sum. Bila kita cari average, kita nak guna sum ni, kita tahu sum ni kita dah calculate tadi sum. So sum divide by 3, so kita boleh dapat nilainya. Nilai yang kita dapat tu nanti kita boleh simpan dalam average. Okay, lepas tu kita print norm 1, norm 2, norm 3 yang kita dah input tadi tu, dan nilai average nilai yang kita calculate tadi tu. Okay ya. Okay, setakat ni boleh ikut? Boleh. Boleh. Boleh doktor. Okay, kita continue ya. Okay, sekarang ni saya nak explain tentang flowchart. Okay, flowchart it is represented by using geometry shapes with connected lines. Use a standard symbol. Okay, flowchart ni kita akan menggunakan simbol-simbol geometri. Dalam kelas ni saya akan tunjuk beberapa simbol geometri yang kita akan guna dalam kelas kita ya. Okay. Okay, ini simbol terminal indicates the beginning or end of an algorithm. Okay, ini terminal simbol kita guna untuk letak start ataupun end of an algorithm. Lepas tu yang rectangle shape ni, ini menunjukkan ia adalah proses. Okay, indicates an input computational or data manipulation. Okay, ini selalunya rectangle symbol ni kalau kita gunakan calculation, formula kita akan menggunakan rectangle symbol ni. Lepas tu tengok segi empat selari ni. Segi empat selari ni khusus untuk input atau output. Indicates an input or output operation. Okay, lepas tu kita tengok di sini, ini adalah diamond symbol. Diamond symbol ni kita gunakan untuk addition. Indicates addition point in the algorithm. Okay. Ini kita kena buat pilihan. Yang ni kita akan guna bila kita belajar selection statement dan juga loop. Masa tu yang kita akan guna. Okay, yang ni pula yang tanda bulat ni, ini adalah connector. Indicates an entry to or exit from another part of the flowchart. Okay. Kita akan gunakan
simbol bulat ni, katalah kita lukis algoritma kita ni dia kira tak muat dalam satu muka surat, so kita nak sambung ke muka surat yang berikutnya. Kita boleh gunakan tanda simbol ni, ataupun mungkin ada bahagian daripada kita punya flowchart ni kita nak tunjuk dalam layan yang lain, kita boleh juga gunakan tanda bulat ni. Maksudnya kita tunjuk macam dia sambung dekat A tu kita kembangkan dekat page yang lain. Tunjukkan flowchart, continuation of the flowchart di page yang lain dengan menggunakan connector symbol ni. Lepas tu yang ni pula adalah flow line, used to connect the flowchart symbol and indicates the logic flow. Okay, flow line ni kita gunakan untuk tunjuk logic flow. Maksudnya lepas step A, step B, lepas step B, step C, macam itulah ya. Maksudnya lepas 1, 2, lepas 2, 3, macam itulah kita nak tunjuk macam mana dia punya logic flow tu. So, flow line ni dia mesti kena ada anak panah. Tengok flow line ni mesti kena ada anak panah. So, bila kamu lukis flow chart, mesti kena ada anak panah. Okay, sekarang ni kita tengok example of the flow chart ya. Okay, kita gunakan untuk contoh tadi juga. Kita gunakan pseudocode tadi. So, kita ada start. Okay, so kita gunakan ni terminal symbol. Start ni. Lepas tu kita ada end. Kita gunakan juga terminal symbol. Okay, start dengan end ni kita gunakan terminal symbol. Lepas tu kita ada input. Input number 1, number 2 dengan number 3. Kita tengok dia punya pseudocode. Okay, saya lukis ni base pada pseudocode ni. Input number 1, number 2, number 3. So ini kena gunakan segi 4 selari ya. Ini kena gunakan segi 4 selari. Macam tu juga print. Print adalah output. So yang ni pun kena guna segi 4 selari. Okay, kamu tengok di sini ya. So input dengan print number 1, number 2, number 3 dan average ni dia menggunakan segi 4 selari. Okay, manakala dia punya yang melibatkan proses macam sum is equal to norm1 plus norm2 plus norm3. Lepas tu average is equal to sum divided by 3. Ini adalah proses. So ini menggunakan rectangle shape. Menggunakan segi 4 tepat macam ni. Okay, dia menggunakan segi 4 tepat macam ni. Okay, mungkin kamu terfikir saya asingkan dia dalam 2 rectangle. Tak boleh buat dalam satu rectangle. Boleh ya, kalau kamu just nak gunakan satu rectangle pun boleh, tak ada masalah. Dan kamu boleh lihat dia punya flow line di sini. Flow line. Okay, flow line ni menunjukkan lepas start kena input, lepas input cari sum, lepas tu cari average. Lepas tu print output. Lepas tu end. Selesai pelaksanaan atau cara. Okey. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni nak tanya? Sebelum saya pergi pada contoh satu lagi. Any question? Setakat ni boleh faham tak? Boleh Puan. Boleh ya? So tak ada soalan ya? So saya continue dengan contoh satu lagi. Okay, cuba baca soalan ni. Okay, this is a problem. Okay, sekarang read the problem and try to understand the problem. Okay, saya bagi kamu 1 minit ya untuk faham problem ni.
Okay, dah baca problem ni. So, bila kamu baca problem ni, write an algorithm and a flow chart to calculate and display a volume of a sphere. Volume ni formulanya adalah 4 divided by 3 multiply with pi, multiply with radius, multiply with radius, multiply with radius, where pi is equal to 3.14. Okay, radius di sini adalah jari. Okay, radius. So kita nak cari isi padu spera. Okay, volume of a sphere. So ini adalah formula dia. 4/3 darab pi darab J kuasa 3, jejari kuasa 3. Okay, daripada sini, boleh tak kamu dah faham masalah kan? You already understand the question. So sekarang cuba identify input dia. Input dia apa? Cuba bagi tahu saya apa input dia. Tulis dekat bahagian chat apa input di sini. Input adalah suatu data yang kamu perlu masukkan daripada keyboard macam tu. Okey, dan data itu, nilai itu boleh berubah-ubah. Itu adalah input. Okay, nilai input ni boleh berubah-ubah. Mungkin kali pertama kamu masukkan boleh jadi 10, kali kedua boleh jadi 20, kali ketiga boleh jadi 3. Nilainya boleh berubah. So di sini apa yang mana satu input? Cuba tulis dekat bahagian chat yang mana input. Yes. Di sini inputnya adalah radius. Okay, di sini inputnya adalah radius. Okay, good. Atau R pun boleh ya. Okay. Sebab radius ni, kita tahu kalau dalam satu sfera tu, R dia sama kan? Jejari. So disebabkan kita cuma, walaupun kita darab 3 kali, radius, darab radius, darab radius, tapi R tu sama, so kita cuma gunakan satu nama saja, radius atau R boleh. Okey, kita tak perlu maksudnya menamakan dia setiap tu satu-satu, tak perlu, sekali je. Sebab dia satu jejari sahaja. Satu sfera tu dia cuma ada satu jejari sahaja. Okey? Okey, kita lihat problem analysis. Okay, input dia adalah radius, outputnya adalah print volume of a sphere. Okay, volume dia. Kita nak cari isi padu sfera. Itu adalah output yang kita nak paparkan. Okay, proses dia adalah formula. Macam mana kita nak calculate volume tu? So, cara kita nak calculate volume tu dah diberi dalam soalan, dah diberi terus formula tu, so kita boleh gunakan. Kalau formula tak diberi, kita kena tulis formula sendiri ya. Okay, dalam contoh ni dah diberi, so kita boleh gunakan. Kita terus boleh gunakan formula ni. Okay, lepas tu kita nak create algorithm. So, bila kita nak create algorithm, kita akan ada start. Lepas tu kita akan ada end, betul tak? Lepas tu kita akan mula dengan input dulu. Input kita di sini adalah radius. Okay, input kita adalah radius. Lepas tu kita akan buat calculation untuk calculate volume. So, kita calculate volume. So, volume is equal to 4 divided by 3 multiplied by pi multiply radius, multiply radius, multiply radius. Okay. So itu adalah kita punya formula. Itu adalah proses kita, dan lepas tu kita akan print output. Output kita adalah print volume of a sphere. Okay. Lepas tu dah selesai. So kita lihat kita punya algorithm. Okay, sekarang ni kamu tengok yang ni kita input. Okay, kita tengok yang step 2 dulu.
input radius, lepas tu kita calculate volume of sphere. So volume sphere ni adalah volume sama dengan ni formula dia. Then kita print volume of a sphere. Okay, ini adalah daripada sini. Okay, ini adalah daripada sini, daripada problem analysis yang kita buat. Okay, bila kamu lihat dalam algoritma ni, kita ada satu maklumat tambahan iaitu pi. Okay, set pi. Kenapa kita tak letak pi sebagai input? Sebab nilai pi ni kita dah tahu. Nilai pi ni kita dah tahu iaitu nilainya adalah 3.14. Dah diberi dah. Diberi satu nama pi dan nilainya adalah 3.14. So disebabkan itu, kita setkan nilai tu, kita akan gunakan, kita tak letak dia sebagai input. Kita akan set pi is equal to 3.14. Masa kita create coding nanti, kita terus initialize nilai tu. Kita terus initialize pi is equal to 3.14. Kita terus bagi nilai. Bila kita sebut input, maksudnya nilainya boleh berubah-ubah. Okay, input ni boleh jadi, dia cari tu boleh jadi 5, boleh jadi 3, boleh jadi 10. Nilainya boleh berubah. Tapi pi ni dia different, nilainya adalah tetap, dah ditetapkan. So kita kena guna set kat sini. Okay, kita nilainya tetap, dia tak boleh berubah. Nilai pi ni itu sajalah 3.14. Okay, tak boleh ubah. So kita kena gunakan di sini set. Okay, sekarang kita tengok pseudocode. Daripada algoritma ni kita create pseudocode. Okay, kita letak start, lepas tu step pi is equal to 3.14, lepas tu input radius, lepas tu volume is equal to 4 divided by 3 multiply pi multiply radius multiply radius multiply radius. Lepas tu kita print volume end. Ini adalah pseudocode. Then yang ni pula Doktor, adalah, ya, ini question. guna read input boleh je kan doktor? Yang mana ya? Yang yang Read ni kan? radius. Okay. Read radius boleh kan doktor? Boleh, tak ada masalah. Boleh je guna read. Okay. Okay, sekarang ni kita ini adalah dalam bentuk flowchart. Okay, flowchart. Kita tengok start. Kalau input dengan output, kita akan gunakan segi 4 selari. Macam ni, input radius segi 4 selari, print volume pun segi 4 selari. Lepas tu formula volume pun kita akan gunakan yang rectangle shape ni ataupun yang segi 4 tepat ni. Untuk pi, untuk set ni, set pi is equal to 3.14 ni pun kita akan gunakan rectangle shape. Okay. Ini kita gunakan rectangle shape. Kamu tengok ada tanda sama dengan ni. Bila ada tanda sama dengan ni, kita akan gunakan rectangle shape. Kita terus buat satu operasi assign a value 3.14 kepada pi. Okay. Kenapa kita perlu buat algoritma sebelum kita create coding? Okey, itu adalah maksudnya macam contohnya lah kita nak buat rumah. Kan? Kita nak buat rumah, kita kena lukis dulu plan rumah kan? Plan rumah baru kita buat rumah. Algoritma pun konsepnya sama juga. So, sebelum kita nak create coding kita kena bentuk dulu pseudocode atau flowchart. Daripada situ baru kita create program kita. Itu the right step untuk create program. Kalau tak, dia akan jadi rumit untuk kita buat program kita. Lebih mudah, kita dah ada rangka dah. Kita dah ada plan apa yang kita nak buat. Lepas tu baru kita bertukarkan dia dalam bentuk coding. Itu tujuan kita akan buat pseudocode ataupun flowchart. Okey? Okey, faham apa tujuan kita buat pseudocode ni?
Pseudocode ni nanti akan membantu kita untuk create coding dalam C++ nanti. Nanti bila kita dah belajar sintek dia, nanti saya akan tunjuk macam mana nanti benda ni kamu boleh terus tukarkan ke bentuk coding C++. Okay, sekarang ni tengok di sini ya, saya dah sediakan tiga soalan. Okay, saya dah sediakan 3 soalan di sini. 3 soalan ni saya dah sediakan jawapan. Okay, 3 soalan ni saya dah sediakan jawapan. So saya nak ni kamu buat exercise ni di rumah sebab sekarang saya akan habiskan kelas. So kamu terus boleh buat latihan ni. Okay, kamu buat problem analysis, kamu boleh buat exercise ni. Jangan tengok jawapan lagi. Kamu buat dulu problem analysis, lepas tu buat pseudocode. Okay, buat pseudocode. Lepas tu tengok sama ada dengan jawapan yang saya bagi sedalam nota ni. Sama tak? Kalau kamu boleh buat dapat jawapan sama, maksudnya kamu dah faham. Boleh tak kamu buat? Ini Boleh doktor. Boleh puan. Kamu buatnya untuk pastikan kalau kamu keliru mana-mana, kamu boleh WhatsApp saya. Ini jawapan dia dekat bawah tu. Dah ada jawapan dah di sini. Okey, itu saja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan nak tanya sebelum saya end today's class? Kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh WhatsApp saya ya berkaitan dengan exercise ni. Ada benda yang kamu nak suruh saya semak ke, you can WhatsApp ni. Okey, ada apa-apa soalan? Kalau tak ada apa-apa soalan, insya-Allah kita jumpa lagi minggu hadapan. Okey, boleh exit. Terima kasih doktor. Thank you, doktor. Puan nak tanya. Terima kasih doktor. Ni kan untuk yang video yang puan bagi ni kan untuk runkan kita punya C++ program, dia kan ada tulis macam include something tu kan macam ayat